Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum yang menjadi isu perbincangan kita pada hari ini bertajuk pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan perbincangan hari ini, saya Rawina Anakian Muchas selaku pengurusi dalam forum ini, dan dengan sebesar hati saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya adalah ahli panel yang pertama, Saudara Natawut Analaki Amnat. Saudara Natawut merupakan seorang pakar IT di sebuah syarikat telekomunikasi swasta dan telah berkhidmat lebih kurang 4 tahun dalam bidang ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Saudara Natawut. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, Saudara Ng Jing Siang. Saudara Ng Jing Siang merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Malaya dalam bidang pengurusan teknologi maklumat. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudara Ng Jing Siang. Dan di hujung sana nampak pemalu tetapi patah berkata, Saudari Jayasri, anak perempuan Jiban. Saudari Jayasri merupakan salah seorang usahawan yang menggunakan internet sebagai medium untuk memasarkan produk kecantikan untuk para wanita di luar sana yang saya kira sudah berjaya menarik ramai pengguna. Selamat datang saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Pada Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus baru jenis corona yang menyebabkan wabak COVID-19. Selaras dengan pengisytiharan wabak ini, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Langkah penutupan sektor pendidikan ini menyebabkan semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup bagi memutuskan rantaian penularan wabak yang berbahaya ini. Ini mengakibatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, para pendidik mula menggunakan option untuk menjalankan kelas secara atas talian. Pelbagai masalah yang timbul apabila ingin melaksanakan kaedah pembelajaran secara atas talian. Contohnya, ada murid yang tidak mempunyai gadget atau telefon pintar peribadi, ada yang tidak mencukup data internet, dan ada pula yang tidak mempunyai capaian internet langsung. Bagi pendidik pula, wujud kesingsian platform manakah yang sesuai untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian, dan kebanyakannya menggunakan kaedah cubajaya, iaitu menggunakan mana-mana platform dan lihat kepada kesesuaian. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian mempunyai banyak faktor kepada kita dan masyarakat. Pada pendapat Saudari Jayasri, terangkan beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Selamat sejahtera dan saya mengucapkan terima kasih atas soalan tadi. Saya di sini untuk menerangkan tentang 4 faktor yang mendorong pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Faktor pertama adalah dapat menyampaikan pengajaran kepada pelajar dengan cepat. Dengan ini, pelajar akan merasa mudah untuk memahami pembelajaran tersebut dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Faktor kedua adalah meningkatkan kualiti proses pembelajaran. Pembelajaran atas talian dapat membantu untuk meningkatkan kualiti proses pembelajaran dengan menyediakan informasi yang berguna
atas pembelajaran. Faktor seterusnya memudahkan pelajar untuk melalui proses pembelajaran berterusan di samping berupaya menyampaikan pengetahuan yang lebih berkesan. Faktor terakhir adalah memudahkan pencara-pencara untuk memastikan semua pelajar tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai kesimpulannya, inilah faktor-faktor bagi kaedah pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyelah untuk menambah satu faktor yang menarik tentang study online, iaitu pelajar dapat meneruskan pembelajaran walaupun pada pandemik COVID-19. Oleh itu, pelajar tidak dapat membazirkan masa dan tidak menangguhkan pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Jisri dan saudara Natawut atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan faktor yang mendorong pelaksanaan kepada pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Dengan adanya usaha, pasti kita akan dapat menikmati hasilnya. Dengan segala hormatnya, saya ingin beralih kepada panel kedua. Dengan masalah yang tidak boleh dielak, namun pendidikan juga tidak boleh diabaikan untuk memastikan pelajar sentiasa berada di atas landasan yang betul walau pelbagai cabaran yang perlu mereka atasi. Pada pendapat saudara Natawut, bolehkah saudara memberi penjelasan sedikit sebanyak tentang cabaran pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh golongan pelajar semasa pandemik COVID-19? Terima kasih kerana membuka topik yang sangat menarik kepada saya, Raminai. Pada masa pandemik COVID-19, pembelajaran di atas talian terdapat banyak cabaran terhadap setiap pihak. Hari ini, saya akan menerangkan 4 cabaran kepada semua orang. Cabaran pertama yang semua pihak menemui iaitu suasana yang kurang kondusif. Kerana bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu kongsi bilik bersama adik-adik yang lain sepanjang PKP. Hari ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat bagi mereka. Tambahan, pelajar yang akan menghadapi periksa besar seperti SPM, suasana riuh di rumah ruang pelajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka suka untuk memberi tumpuan kepada ketika sesi e-pembelajaran dijalankan. Seterusnya, terdapat kebayangan ibu bapa tiada kemampuan untuk membeli peranti untuk ketika belajar di atas talian pada masa PKP. Kerana pada masa itu, ibu bapa juga tiada pendapatan. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergiliran untuk menyertai kelas atas talian. Ini menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang PKP kerana ia menyebabkan ada pelajar ketinggalan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, saya menjadakkan Kementerian Pembelajaran Malaysia KPM menyediakan peranti secara berjumlah bagi pelajar yang kurang kemampuan. Selain itu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dengan aplikasi di atas talian untuk menyediakan bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar. Lebih-lebih lagi, tidak dinafikan ketika pembelajaran bersemuka. Ada sesetengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Bukan itu sahaja, ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya, di sebalik kamera yang sengaja dimatikan, mereka melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan. Contohnya, memain phone atau membuat kerja lain yang tidak memberi tumpuan kepada kelas. Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang dijalankan
dan menyebabkan masa tidak mencukupi. Dengan keadaan sedemikian, setiap pihak, sama ada guru, pelajar atau ibu bapa, mestilah bekerja sama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Ada siapa ingin bertanya soalan? Maaf, saya ingin bertanya soalan. Apabila sesuatu peperiksaan diadah secara atas talian, bagaimanakah pihak sekolah boleh memastikan pelajar-pelajar tidak melakukan sesuatu palian semasa peperiksaan dijalankan? Terima kasih kerana membuka soalan yang sangat menarik kepada saya yang disebabkan semua guru tidak dapat memantau pelajar semasa peperiksaan yang diadakan secara atas talian. Oleh itu, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ke hadapan, saya mencadangkan agar pihak sekolah menggunakan platform yang boleh buka kamera dan merekod semasa peperiksaan dijalankan. Contohnya Google Meet, Microsoft Teams, Skype dan lain-lain. Hal ini demikian kerana semasa peperiksaan sedang dijalankan, pelajar akan diarahkan untuk membuka kamera dan mikrofon masing-masing. Akhirnya, dalam satu Google Meet, pihak sekolah haruslah memastikan agar terdapat 2 atau 3 cikgu untuk memantau pelajar-pelajar semasa peperiksaan dijalankan. Akhirnya, pihak sekolah boleh melihat semula rekod yang direkod semasa peperiksaan dijalankan. Terima kasih atas pendapat panel yang kedua kita mengenai cabaran pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh pelajar semasa pandemik COVID-19. Dan tidak saya lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara Enjing Siang yang berani diri untuk bertanya soalan yang sangat menarik. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel yang ketiga. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan beberapa faktor yang mendorong pelaksanaan keadaan pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Saya ingin saudara terangkan sejauh mana pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian boleh membantu pelajar memenuhi kepada kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Silakan saudara. Terima kasih kerana membuka topik yang sangat menarik kepada saya. Sekarang, saya akan terangkan sejauh mana pelaksanaan kaedah pembelajaran secara atas talian boleh membantu pelajar memenuhi kepada kehendakan falsafat pendidikan kebangsaan. Yang bernamanya adalah belajar aktif menyemak impas untuk mendapat maklumat lanjut. Dengan pengajaran dalam talian, pelajar sebenarnya boleh belajar dengan berkesan yang berfungsi dengan baik untuk belajar positif, tetapi sebaliknya berlaku untuk belajar negatif. Sistem pendidikan terkini juga sedang menunjuk ke arah pembelajaran yang lebih aktif. Jadi, khusus dalam talian mempunyai kelebihan untuk membolehkan pelajar menyelai lebih banyak maklumat sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Selain itu, khusus dalam talian adalah pantas dan masalah. Selagi pelajar mempunyai komputer atau telefon bimbit, pelajar boleh mengikut kelas pada bila-bila masa. Guru yang berbeza menggunakan aplikasi yang berbeza untuk kelas dalam talian. Kebanyakan guru suka memilih untuk menggunakan Zoom, Microsoft Teams atau Google Meet untuk kelas dalam talian. Apabila pelajar mempunyai sebarang soalan, pelajar boleh segera bertanya kepada guru dalam talian. Dan pelajar boleh memilih untuk merakam kandungan yang penting dan menontonnya berulang kali selepas kelas. Seterusnya, sesetengah guru akan memilih merakam video untuk kelas. Menonton video yang dirakam oleh guru, pelajar boleh berhenti untuk membantu mereka memahami dan mencatat nota atau menyimak semasa menonton. Khusus dalam talian boleh dimainkan semula tambahan yang sangat sesuai untuk pelajar yang secara tidak sedara terganggu atau tidak faham. Di samping itu, khusus dalam talian, disaksi dan kebolehan pembelajaran pelajar mudah dikesan.
Kita boleh dijangkit secara digital berdasar data prestasi akademik setiap pelajar. Dan alatan analitik boleh membantu memberikan sarapan tentang prestasi dan kemajuan pelajar. Membantu guru memberi jawapan tentang prestasi pelajar dan melaraskan dasar untuk meningkat pembelajaran pelajar. Pelajar sendiri boleh membagi diri dengan lebih baik dan menambah kekurangan mereka sendiri. Kesimpulannya, kursus tahan tanya boleh menambah lebih banyak saluran untuk membantu pelajar belajar. Pada pendapat saya, kursus tahan tanya boleh digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dan pelengkap kepada pendidikan sekolah. Apabila keadaan luar biasa timbul, sekolah boleh mengambil kesempatan daripada kelas dan tanya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi berkongsi pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, saya berharap agar semua menjaga kesihatan diri dan ahli keluarga masing-masing untuk mengamalkan pemakaian penutup muka dan sentiasa cuci tangan sebaik saja pulang dari mana-mana, atau sentiasa membawa hand sanitizer. Jika semua orang mengamalkan perkara tersebut, saya pasti virus corona akan semakin berkurang. Dengan tidak langsung, sektor pendidikan juga akan buka seperti biasa untuk menjalankan pembelajaran seperti dahulu. Kesimpulan, pendidikan amat penting untuk semua orang. Tidak semestinya golongan pelajar, malah ibu bapa juga boleh mengamalkan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dengan ini, saya ingin memberi sedikit pantun untuk menutup forum ini. Sayang selisih ditumpah minyak, bunga jengka dengan jerami. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami.